Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid sekalian. Pada hari ini, kita akan menyelami dan mempelajari dengan lebih mendalam tentang zaman prasejarah. Okay, adakah kamu tahu apa itu zaman prasejarah? Okay, mari kita saksikan. Tekan link di bawah untuk menonton video. Okay. Mari kita tengok video. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu nak berkongsi mengenai unit 6 iaitu zaman prasejarah. Dalam unit ini kita akan bincangkan maksud prasejarah serta kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat prasejarah. Murid-murid, apakah itu zaman prasejarah? Zaman prasejarah adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman ini membolehkan kita mengetahui sejarah dan kebudayaan manusia. Zaman prasejarah mempunyai 4 tahap, iaitu zaman paleolitik, zaman mesolitik, zaman neolitik dan zaman logam. Kehidupan manusia zaman prasejarah. Perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah menjadikan kehidupan mereka semakin baik bagi menghadapi perubahan persekitaran. Mari kita lihat kegiatan sosial zaman prasejarah, iaitu yang pertama, zaman paleolitik. Pada zaman paleolitik, mereka hidup secara nomad dalam kelompok yang kecil. Mereka juga tinggal di dalam gua. Mereka juga mahir menggunakan api untuk menghalau haiwan buas. Pada zaman Mesolitik, mereka hidup secara nomad dalam kelompok yang kecil. Mereka tinggal dalam gua, di pesisir pantai ataupun di muara sungai. Pada zaman Neolitik pula, mereka hidup menetap dalam kelompok yang besar. Mereka membina pertempatan di lembah sungai dan pesisir pantai. Pada zaman Logam pula, mereka hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar. Mereka telah mempunyai ketua sebagai pemimpin dan mereka telah mengamalkan adat dan upacara yang tersusun. Murid-murid, mari kita melihat kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Iaitu yang pertama, zaman paleolitik. Pada zaman paleolitik, mereka menggunakan peralatan yang diperbuat daripada batu. Mereka juga mengutip hasil hutan dan memburu haiwan. Dan mereka berkongsi makanan mereka bersama. Di zaman mesolitik, mereka menggunakan peralatan daripada batu yang lebih baik buatannya. Mereka mengutip hasil hutan, memburu binatang dan menangkap ikan. Perkongsian makanan masih berlaku di kalangan mereka. Pada zaman Neolitik pula, mereka menggunakan peralatan daripada batu yang lebih kemas dan dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi. Mereka juga telah pandai bercocok tanam, menangkap ikan, menternak haiwan dan menghasilkan tembikar tanah. Mereka menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan pengkhususan kerja. Pada zaman logam, mereka telah menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam. Mereka juga telah pandai mengadakan perdagangan dan pelayaran yang menjadi aktiviti utama mereka. Aktiviti perdagangan secara tukar barang semakin berkembang. Dan mereka juga menjalankan hubungan dengan kerajaan luar. Murid-murid, itulah sedikit perkongsian ilmu mengenai zaman prasejarah dari segi maksud serta kegiatan sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Diharap perkongsian ini dapat memberikan pengetahuan buat anak-anak murid semua. Jumpa lagi. Bye. Okey, kamu dah lihat sedikit sebanyak perkongsian video pembelajaran tentang zaman prasejarah. Okey, yang tadi itu adalah secara ringkas. Okey, mari kita lihat dengan lebih mendalam tentang topik zaman prasejarah ini. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat 1. Menyatakan maksud zaman prasejarah. Yang kedua, memberi contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita. Yang ketiga, menghuraikan ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah.
Dan yang keempat, menghuraikan sumbangan teknologi zaman prasejarah. Mari kita lihat yang pertama, maksud zaman prasejarah. Tiba-tiba ada pula muncul seorang ni. Apa yang dia cakap ya? Jom kita lihat apa maksud zaman prasejarah ini. Apakah zaman prasejarah? Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Hoga. Zaman prasejarah membolehkan kita mengetahui sejarah dan kebudayaan manusia. Adik-adik tahu tak ada berapa tahap zaman prasejarah di negara kita? Zaman prasejarah terbahagi kepada 4 tahap, iaitu yang pertama, zaman Paleolitik, yang kedua, zaman Mesolitik, yang ketiga, zaman Neolitik, dan yang keempat ialah zaman logam. Okey, ingat ya, ada 4 zaman iaitu Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan zaman logam. Okey, mari kita sebut sama-sama. Zaman Paleolitik. Yang kedua, zaman Mesolitik. Yang ketiga, zaman Neolitik. Dan yang keempat, zaman logam. Okey, ingat ya, zaman prasejarah ada berapa? Ada 4 tahap. Okey, mari kita saksikan seterusnya. Bagaimana kita tahu zaman prasejarah telah lama wujud di negara kita? Jom kita fikir sekejap. Yang pertama, mungkin ada bukti orang jumpa tulang dinosaur. Yang kedua, mungkin ada orang jumpa lokasi rumah orang asli zaman prasejarah. Dan yang ketiga pula, mungkin ada barang-barang perniagaan orang zaman prasejarah. Yang mana satu agak-agak? Mestilah ada orang jumpa rumah dia. Tapi, dekat mana lokasi prasejarah ni? Jom kita ketahui lokasi zaman prasejarah di negara kita. Yang pertama, zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik adalah zaman pada 200,000 sebelum Masihi lagi. Okey, terdapat bukti penemuan pada zaman Paleolitik iaitu kapak genggam. Mari kita lihat gambarnya. Berikut ialah kapak genggam. Okey, kapak genggam ini diperbuat daripada batu yang ditajamkan bahagian depannya, hujungnya, dan boleh digenggam untuk sebagai alat senjata. Lokasinya adalah terdapat di Tingkayu, Sabah. Inilah Tingkayu, Sabah. Dan Gua Kota Tampan, Perak. Ini tempatnya. Lokasinya seterusnya adalah Bukit Jawa, Perak. Di sini ya. Dan yang keempat adalah di Gua Nia, Sarawak. Okey, mari kita lihat zaman yang kedua iaitu zaman Mesolitik. Okay. Mesolitik. Zaman Mesolitik adalah zaman 14,000 sebelum Masihi lagi. Okey. Bukti penemuannya adalah kapak batu. Mari kita lihat gambar kapak batu pada zaman Mesolitik.
terdapat perubahan daripada zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik. Kapak batu pada zaman Paleolitik adalah lebih besar di tengah-tengahnya kerana mereka menajamkan bahagian hujung batu sahaja dan boleh digenggam. Okey, pada zaman Mesolitik pula, kapak batu adalah lebih runcing. Okey, lebih memudahkan mereka berburu dan mencari makanan. Okey, kapak batu ni digunakan untuk macam kapak lah. Untuk membelah sesuatu kan. Okey, seterusnya mari kita lihat lokasi-lokasi zaman Mesolitik di negara kita, iaitu yang pertama di Gua Madai, Sabah. Ini dia Gua Madai. Yang kedua di Gua Chah, Kelantan. Yang ketiga di Gua Kepah, seberang Perai. Ini dia Gua Kepah. Okay, kalau kamu nak tahu Gua Kepah ni, dekat batu ni ada banyak kepah. Kamu boleh search dekat internet kalau kamu nak tengok Gua Kepah. Kat sini ni kepah ni. Okay. Yang keempat ialah Gua Bawah Terengganu. Ini ya bentuk-bentuk gua. Kalau siapa yang belum pernah pergi ke gua, nanti bila kamu dah besar, kamu boleh mengeksplorasi. Okay, masuk ke dalam gua, mendaki gunung masuk ke dalam gua. Macam ni. Nampak ni. Sangat seronok Sejuk aja dalam gua. Okay, seterusnya mari kita lihat zaman yang ketiga, iaitu zaman Neolitik. Zaman Neolitik adalah zaman 3000 sebelum Masihi. Ya, wujud zaman Neolitik 3000 sebelum Masihi. Okey, bukti penemuannya adalah tembikar. Okey, nampak tak tembikar? Tembikar tu apa? Ia adalah satu alat yang diperbuat daripada tanah. Okey. Tanah liat. Okey, mari kita lihat lokasi zaman Neolitik. Yang pertama di Gua Badak Perak. Cantik Gua Badak ni. Cikgu pernah lalu kat sini. Yang kedua ialah lokasi Gua Kecil Pahang. Yang lokasi ketiga ialah Bukit Tengkorak di Sabah. Nama dia Bukit Tengkorak Okey, seterusnya. Zaman apa? Zaman yang keempat ialah zaman logam. Okey, zaman logam adalah pada 700 sebelum Masihi. Wujud pada 700 sebelum Masihi Okay. Bukti penemuan zaman logam ialah tulang mawas. Okay, dapat dibuktikan dengan tulang mawas. Okay, ini dia gambar tulang mawas. Mawas tu apa? Harimau kan? Tulang mawas tu tulang harimau. Tak silap cikgu lah. Ini nama tulang mawas. Okay, bukti penemuan yang kedua ialah kapak bersoket. Inilah kapak bersoket. Okay, yang panjang ni, ini adalah tulang mawas. Zaman logam dia dapat dijumpai tulang mawas dan kapak bersoket. Okay, lokasi zaman logam di negara kita ialah di Kampung Sungai Tembeling, Pahang. Sungai Tembeling di Pahang, dan Kampung Sungai Lang, Selangor. Sungai Lang pun cikgu dah pernah pergi. Okay. Next time. Seterusnya ialah garis masa zaman prasejarah. Okay, zaman prasejarah menyedarkan kita bahawa manusia sentiasa mengalami perubahan dalam kehidupan. Dia ni yang cakap. Kalau dia cakap, kita tukar suara lah. Zaman prasejarah menyedarkan kita bahawa manusia sentiasa mengalami perubahan dalam kehidupan. Okay. Kita sebagai manusia memang sentiasa mengalami perubahan.
Okey, macam zaman dulu kamu dapat belajar di sekolah. Sekarang kamu hanya duduk di rumah saja, buka laptop, buka handphone dah dapat belajar. Itu adalah perubahan zaman sekarang. Okay. Kalau zaman dulu daripada orang tak ada apa-apa, sekarang macam-macam dah ada. Okey, mari kita lihat garis masa zaman prasejarah, iaitu zaman Paleolitik. 200,000 sebelum Masihi lagi. Okey, kemudian zaman apa? Wujudnya zaman Mesolitik, 14,000 sebelum Masihi. Dan ketiga, wujud pula zaman Neolitik, 3,000 sebelum Masihi. Dan yang terakhir ialah zaman logam, 700 sebelum Masihi. Lepas zaman logam, zaman apa? Zaman-zaman macam kita ni lah. Okay, ni zaman prasejarah, pada awal-awal lagi kewujudan manusia. Okay, mari kita lihat apa yang mereka buat semasa zaman prasejarah ni ya. Kehidupan manusia zaman prasejarah. Apakah kehidupan manusia zaman prasejarah? Bagaimanakah kehidupan mereka? Okey, mari kita lihat gambar ini. Adakah macam ini? Apa yang dapat kamu lihat daripada gambar ini? Orang ni kan rambut dia panjang, kusum asal rambut. Janggut panjang, tak berbaju, pakai apa ni? Pakai kain je daripada kulit binatang ni, cikgu rasa. Nampak ni, dia sidai dia punya baju dia. Ni lah baju dia daripada kulit-kulit binatang tu. Kulit apa? Binatang apa? Kulit harimau ke, kulit lembu ke. Dia ambil, belah lembu tu. Baju dia buat kulit. Baju dia buat kulit pula. Kulit dia buat baju. Okay, ni semua yang dia pakai ni. Okay, tengok rumah dia pula. Dekat atas-atas ni pun dia letak kulit binatang. Supaya tak kena hujan. Daun-daun. Okay. Api dia ada buat pemujaan ni, cikgu rasa. Lepas tu tengok perahu dia. Perahu dia dibuat daripada mari kita lihat. Ni kawan-kawan sezaman dengan saya ni. Jom kita lihat apa yang mereka buat. Kawan-kawan dia lah. Okey, yang pertama, zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik. Apa yang terdapat pada zaman Paleolitik? Ciri pertempatan dia ialah hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Dia hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Tinggal di dalam gua. Okey, ingat ada dua ciri pertempatan zaman Paleolitik, iaitu secara nomad. Hidup secara nomad ni apa? Nanti ada orang yang terangkan. Dalam kelompok yang kecil. Okey, tengok ni kelompok kecil sikit, tak apa ramai tinggal di dalam gua. Dalam gua dia buat apa ni? Apa aktiviti dia ni? Okey. Kan cikgu cakap ada orang nak terangkan. Mesti adik-adik tertanya, apa itu nomad? Nomad tu maksudnya hidup berpindah randah. Sekejap duduk sini, sekejap duduk gua. Bila kawasan tu dah habis makanan, mereka merantau dan pindah ke gua lain. Nomad tu maksudnya dia tak hidup menetap, dia berpindah randah. Sekejap pergi sana, sekejap pergi sini Okey, sekejap pergi gua ni, sekejap lagi pergi gua tempat lain Kalau tempat sini, gua kat sini dah habis makanan, dia dah dapat cari itu, cari ini, dia pergi pergi ke tempat lain. Okey, lepas tu mereka juga ada tengok aktiviti dia, melukis-lukis ni, melukis dekat batu gua. Menunjukkan yang kat sini pernah dia datang kat sini dengan kumpulan dia. Okey. Apa mereka buat ni? Membersihkan bulu binatang. Nampak tak ni? Dia guna kapak apa tadi? Kapak genggam. Ni kapak genggam Paleolitik ni. Untuk potong-potong daging ke apa. Dia potong-potong daging ni. Nampak ni? Dia masak pula, buat api kat sini. Masak. Yang ni masak.
Yang ni okey. Mereka duduk secara kelompok tinggal dalam gua. Okay, lepas tu kegiatannya memburu binatang. Dia buat apa? Dia buru binatang. Dia bunuh binatang untuk dia makan. Okey, mengutip hasil hutan. Macam cikgu cerita tadi, dia pergi dekat gua ni, dekat-dekat kawasan-kawasan dia ni, dia kutip hasil hutan, nampak ni. Yang ni dia apa? Dia ambil apa ni? Dia memburu kan ni, serigala ke apa ni? Okey, kalau kat sini pula ada hasil-hasil hutan tu, macam contoh macam daun-daun ke apa ke, dia kutip dan dia makan. Okey, guna alat repihan batu dan kapak yang kasar buatannya. Okey, inilah contoh mereka menggunakan alat repihan batu dan kapak yang kasar. Okey, ni kapak genggam ni tadi. Dia buat apa ni? Dia buat potong daging, cikgu rasa. Okey, itu adalah kegiatan zaman Paleolitik. Yang pertama, memburu binatang. Yang kedua, mengutip hasil hutan. Dan yang ketiga, menggunakan alat repihan batu. Okey, tengok ni. Gambar seterusnya. Gambar di mana mereka berburu. Nampak tu? Zaman dulu memang awak belajar zaman air batu kan? Okey, ni zaman prasejarah ni dulu, zaman-zaman tu lah. Terlalu lama. Ada memot lagi. Memot ada lagi. Okey, mereka menggunakan batu-batu batu-batu ni. Hentak dekat tu. Lepas tu sampailah mati. Okey, dagingnya dia buat makan. Okey, ini adalah beberapa contoh aktiviti masyarakat zaman Paleolitik. Okey. Dia memburu binatang. Yang pertama ni nampak. Menggunakan kapak genggau. Besar-besar punya. Dia baling batu ni. Dia baling batu lah. Nak bagi mati. Lepas tu baru dia potong kulit-kulit dia guna batu. Guna batu je dia kan. Ni aktiviti berburu ni. Nampak? Sangkutkan kat sini. Bawa pergi jalan. Ni apa? Rhinoceros. Rhinoceros tu apa? Badak sumbu Badak sumbu ke apa ni? Nampak? Ni. Dia nak apa? Memburu beruang. Beruang pun dia makan dia jatuhkan batu daripada atas ramai. Kena dekat sini. Lepas tu yang ni lari. Lepas tu yang ramai-ramai turun. Pergi serang. Okey, yang ni. Tengok ni. Kapak genggam Zaman dulu tengok. Bulu-bulu badan. Okey, seterusnya. Apa yang dia nak cakap? Apa kawan ni nak cakap ni? Wah, ganasnya orang zaman Paleolitik ni kan. Lihatlah senjata-senjata mereka tu. Okey, ganasnya zaman dulu. Sebab nak hidup kan, macam-macam nak buat. Okey, tengok senjatanya mana? Ni. Batu Batu-batu besar. Apa lagi senjatanya? Ni. Apa nama ni? Kayu lah. Kayu daripada pokok kan. Batang pokok. Tu batu besar ni kapak genggam. Okey, itu saja. Okey, mari kita lihat aktiviti zaman Paleolitik, iaitu orang-orang membina peralatan dan senjata. Okey, ni aktiviti mereka duduk berkumpul buat senjata sebab esok nak pergi berburu. Sebab itulah aktiviti dia balik rumah. Yang lelaki-lelaki ni buat senjata. Jadi kalau ada benda-benda atau binatang buas yang nak menyerang mereka, mereka boleh pertahankan diri dengan penggunaan senjata. Okey, apa lagi? Mengutip hasil hutan. Tengok gambar tu. Mereka akan pergi ramai-ramai ke hutan dan cari buah ke, cari daun ke, cari kayu ke, batu ke. Benda-benda yang ada kat dalam hutan tu dia kutip, bawa balik ke dalam gua. Mana yang boleh makan, mana yang boleh digunakan buat kayu api ke, dia akan bawa semula ke dalam gua. Aktiviti dia tu. Bina peralatan, mengutip hasil hutan. Okay, nampak ni.
Mengapa pokok ni? Pokok ni mungkin boleh buat apa? Buat ubat ke apa kan? Okay. Zaman Paleolitik. Inilah aktivitinya. Memburu, berteduh di dalam gua, menghasilkan peralatan menggunakan batu. Ni kat sini. Berkumpul dan hidup berkelompok. Dia hidup dalam kelompok. Kelompok kecil. Dia tak hidup seorang-seorang lah. Dia hidup dalam kelompok kecil. Inilah zaman Paleolitik. Zaman kuno dulu. Okay, seterusnya. Rupa-rupanya inilah aktiviti-aktiviti harian orang zaman Paleolitik. Mereka berburu dan mengutip hasil hutan untuk kelangsungan hidup. Survival lah orang kata. Dia kata survival lah kan. Okey. Mari kita lihat kepercayaan orang zaman Paleolitik. Iaitu kepercayaannya ialah animism. Okey. Mereka tahu mengebumikan mayat. Zaman ni dia dah tahu untuk mengebumikan mayat. Tengok tu. Orang-orang mati yang tak mampu bertahan. Kalah dalam berburu ke. Tak cukup makan. Kebuluran pun akan menyebabkan kematian. Jadi mereka yang macam mana kawan-kawan dia yang mati ataupun keluarga dia yang mati. Dia tahu nak tanam mayat. Ditanam mayat. Rupa-rupanya pada zaman Paleolitik mereka dah tahu kebumikan orang yang telah mati. Okey, selanjutnya mari kita lihat zaman yang kedua iaitu zaman Mesolitik. Apa pula yang mereka buat? Okay, ni zaman mengebumikan mayat. Diangkat, dibumikan. Okay, zaman kedua iaitu zaman Mesolitik. Apa mereka buat ni zaman Mesolitik? Okay, kita baca dulu ciri pertempatan dia. Ciri pertempatan dia hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Sama juga macam Paleolitik tadi. Nomad juga kan? Nomad dalam kelompok kecil. Tadi pun sama juga. Kelompok kecil sama Okay, tinggal di dalam gua, pesisir pantai dan muara sungai. Sama yang tadi. Tinggal dalam gua. Tapi pada zaman Mesolitik dia dah bijak sikit orang dia. Dia dah duduk dekat pesisir pantai dan muara sungai. Kamu rasa kenapa dia dah pindah dekat pesisir pantai dengan muara sungai? Tempat yang ada air. Cuba kamu fikir. Sebab bila badan manusia ni tidak minum air, tidak mendapatkan air, lebih mudah untuk haus. Dehydration. Dehydration tu kurang air. Bila kurang air, manusia tidak boleh hidup lama. Tak boleh bertahan hidup lama. Jadi mereka perlukan air. Jadi mereka sudah pindah ke tempat yang lebih dekat dengan air. Contoh macam ni. Tengok gambar ni. Okay, ni dalam gua kan. Sebelum ni dalam gua kan. Dulu macam ni. Pindah randa macam ni. Okay, lepas tu dia pergi pindah pula dekat tepi air. Dekat dengan gua. Tapi gua tu dekat dengan air. Okey. Tengoklah aktiviti dia. Kutip hasil hutan, makan. Buat baju, berburu. Dah seronok sikit lah mereka. Senang nak dapat air. Jadi mereka boleh hidup lebih lama. Apa lagi nak cakap ni? Nampaknya pada zaman Mesolitik ni mereka suka duduk dekat dengan air lah. Lebih baik dari zaman Paleolitik. Senang sikit mereka nak minum air untuk terus hidup. Betul tu apa yang dia ni cakap. Tak tahulah dia ni nama siapa. Okay, kegiatan mereka pada zaman Mesolitik ialah memburu binatang. Memburu binatang sama juga macam tadi. Mengumpul. Apa cikgu cakap ni? Mengumpul hasil hutan dan sungai. Okay. Mengumpul hasil hutan dan sungai. Mana dia? Hasil hutan.
Kalau kat sungai tu mungkin ada ikan, ada kerang, kepah. Jadi dia boleh makan. Dia kumpul hasil hutan dan hasil sungai. Macam batu-batu dekat sungai tu pun dia kumpul. Okay, mengamalkan kepercayaan animisme. Percayaan animisme. Dia tak ada agama tapi dia kepercayaan dia animisme. Dia macam itulah menyembah lah. Okey, mayat dibengkokkan semasa dikebumikan. Okey, apa yang kamu perlu ingat pada zaman Mesolitik ni ialah perbezaannya. Yang pertama tadi Paleolitik mereka tahu mengebumikan mayat. Okey, pada zaman Mesolitik ni dia akan membengkokkan mayatnya. Okey, tengok pada gambar tu. Gambar ni, okey, nampak bahagian kaki bila dia nak tanam tu dia dah bengkok kan. Dia tak macam kita zaman kita masukkan dalam keranda mungkul dan kita tegakkan mayat kan. Tapi pada zaman Mesolitik ni dia bengkokkan mayat tu. Nampak? Okey, seterusnya. Aktiviti pada zaman Mesolitik iaitu mengutip hasil hutan dan sungai. Tengok ni, anak-anak mereka pun kutip, jumpa sesuatu bagi kutip. Mungkin boleh berguna untuk bila-bila nanti. Jadi mereka pergi sungai, mereka ambil apa yang ada, apa yang rasa boleh berguna, apa yang cantik, apa yang mereka jumpa, mereka akan kutip. Okey. Apa lagi aktivitinya? Mengebumikan mayat. Ni yang cikgu cakap ni. Tengok semua dia bengkokkan bahagian kaki ni. Sebab apa yang orang jumpa, mayat-mayat yang dijumpai pada zaman Mesolitik ni semua dalam keadaan bengkok. Okey. Tengok Okey, ni mereka mengebumikan mayat dan membuat upacara pengebumian pengebumian mayat ni. Inilah antara kepercayaan animisme tadi. Mereka percaya roh nenek moyang ke apa semua tu kan. Okey. Yang ni pun sama gambar mereka mengebumikan mayat. Yang ni mengutip hasil hutan gambar bawah ni. Hasil laut dan hasil hutan. Tengok ni, ada macam-macam hasil hutan yang kamu boleh nampak. Kadang-kadang buah kat hutan. Ni kerang-kerang ni, kulit kerang nampak, kerang, kepah. Apa-apalah yang terdapat tu semua mereka kumpul mungkin akan berguna untuk kehidupan mereka pada masa akan datang. Okay, cuba lihat. Orang zaman Mesolitik membengkokkan mayat semasa mengebumikannya. Jom kita lihat manusia zaman Neolitik pula. Okey, yang ketiga ialah zaman Neolitik. Zaman Neolitik Zaman Neolitik, apa yang mereka buat, ciri pentempatannya ialah hidup secara menetap. Okey, yang tadi nomad kan. Sekarang dah menetap. Tadi berpindah randa. Nomad tu berpindah randa. Sekarang dia dah hidup secara menetap. Menetap ni dia duduk kat situ je. Okey, dia dah tak pindah-pindah lagi dah. Dah selesa kan. Dah ada air. Dah ada tempat berlindung. Dah ada macam-macam. Jadi sayang pula nak tinggalkan tempat tu. Macam gitu Okey, seterusnya tinggal di dalam gua dan berhampiran sungai. Okey, dia macam tadilah. Sama juga macam tadi, tinggal dalam gua dan dekat dengan sungai. Okey. Sebab dah selesa lah. Buat apa nak pindah lagi. Dah ada tempat air, dah ada air. Dah tempat berlindung, dah ada gua. Kan? Dah seronok duduk situ. Jadi mereka tak berpindah-pindah lah. Okey, apa ni? Menetap ialah tinggal di satu tempat dan tidak berpindah randa. Okey, kegiatan mereka ialah yang pertama, memelihara binatang, bercucuk tanam, berdagang dan memungut hasil hutan. Okey. Mereka dah cuba memelihara binatang. Okey. Sebab apa dia pelihara binatang? Untuk
kelangsungan hidup. Kalau dia bela binatang, jadi dia boleh sembelih. Bila dah boleh sembelih tu boleh makan lah. Sebab untuk kelangsungan hidup. Okey, bercucuk tanam. Sebab apa mereka bercucuk tanam? Sama juga untuk kelangsungan hidup. Mereka dah tanam pelbagai jenis pokok buah agaknya, pokok sayur untuk mereka mendapatkan makanan. Okey, yang ketiga berdagang. Apa itu berdagang? Sekejap lagi kamu tengok apa itu berdagang. Okey. Alatan batu lebih halus ciptaannya. Okey. Batu-batu yang dihasilkan untuk berburu lebih halus, lebih tajam di bahagian depan. Lebih halus lah pembuatannya. Dia tak macam kasar-kasar pada zaman Paleolitik dulu. Okey. Okey, yang keempat, yang ketiga mencipta tembika. Okey, tembika tadi kita zaman Neolitik kita dah bukti penemuan dia adalah tembika kan. Mereka pada zaman ni dah mula buat tembika. Tembika tu digunakan untuk apa? Jadi kita lihat tembika. Okey, kepercayaannya tetap sama iaitu animism. Animisme. Animism. Okey sama juga dia percaya kepada nenek moyang dia punya roh nenek moyang dia. Okey, apa yang nenek moyang dia amalkan, yang itulah dia amalkan. Okey, yang kelima, mengebumikan mayat dengan tembika. Oh, ini perbezaan dia kebumikan mayat tu dengan tembika sekali. Tembika-tembika yang mereka dah hasilkan tu mereka kebumikan sekali. Dia buat dia kebumikan dengan harta benda dia lah. Okey, banyak perubahan dilakukan pada zaman ini. Manusia dah mula bela binatang, cucuk tanam, berniaga dan mencipta tembika. Berdagang. Berdagang maksudnya berniaga dengan membuat pertukaran barang. Okey, tadi saya cakap berdagang kan. Berdagang tu macam kita jual belilah. Awak ada apa? Contohnya dia tanya, awak ada apa? Saya ada kulit kerang. Lepas tu yang tu, awak ada apa? Saya ada daging harimau. Okey, jom kita tukar beli. Jom, saya nak kulit kerang, awak ambil daging harimau ni. Saya dah tak nak daging harimau ni. Tapi saya nak kulit kerang tu. Jadi mereka berdagang, buat pertukaran barang. Okey, faham? Okey, tembika. Tembika pula ialah peralatan yang dihasilkan daripada tanah liat yang boleh didapati di tepi sungai. Sebab itulah mereka seronok duduk kat tepi sungai tadi. Sebab ada tembika dihasilkan daripada tanah liat. Tanah liat berada di tepi sungai. Dekat tepi sungai ni, kalau disurut sikit ada tanah tau. Tanah liat. Okay, kamu boleh ambil tanah liat tu dah bentuk buat tembika. Okay, cikgu pernah juga masuk dekat tepi sungai, ada tanah liat. Cikgu pun buat lah macam main play-doh tu kan. Tapi cikgu tak buat tembika lah. Okay. Zaman-zaman cikgu dulu, zaman waktu kecil-kecil. Okay, next ialah mari kita lihat aktiviti orang-orang zaman apa ni tadi, Neolitik kan, zaman ketiga. Okay, iaitu menghasilkan tembika. Okay, inilah yang mereka buat pada zaman Neolitik. Mereka dah mula menghasilkan tembika. Okay, mereka tadi dah duduk dekat tepi sungai kan, dah tak tahu nak buat apa, jumpa pula tanah liat tadi. Tanah liat dekat tepi-tepi sungai tu. Jadi mereka gunakan tanah liat tu buat bentuk katnya. Dah hari main dah dapat buat pasu. Nampak ni? Okay, ni pasu yang boleh diisi air. Dan mangkuk ni boleh buat isi makanan. Tak adalah mereka makan atas daun lagi kan. Macam nak minum air pun boleh simpan air tu, bawa pergi mana-mana. Tak adalah kena cari sungai baru dapat minum air. Dia boleh bawa pergi mana-mana. Okey, seterusnya. Lihat, mereka mula menghasilkan tembika. Tembika yang mereka hasilkan ini boleh digunakan untuk masak dan dijadikan tempat menyimpan air. Macam cikgu cakap tadilah.
Nampak ni, zaman-zaman dulu ni buat tembikar ni, nampak? Macam-macam bentuk tembikar boleh dihasilkan Okay, ni tengok ni orang-orang dulu tengok. Jadi mereka ni berseni buat macam-macam. Okay, apa lagi aktiviti yang mereka buat? Ialah menternak binatang. Tengok dia ternak apa ni? Dia dah mula berkawan dengan binatang. Kalau dulu dia sibuk berburu je kan. Apa dia jumpa, dia berburu. Sebab dia nak hidup. Dia nak kena makan. Kalau dulu dia pindah-pindah pergi cari, bunuh, bawa balik gua, makan. Okay, sekarang ni dia dah pandai sikit, orang-orang dia dah bijak. Nenek moyang dia dah pesan kat dia dulu kan, kalau macam ni. Lepas tu lama-lama, semakin lama orang ni dah jadi semakin bijak. Dia dah berkawan dengan binatang. Lepas tu dia bela, dia jinakkan supaya binatang tu tak pergi lari. Bila tak pergi lari, bila binatang tu dah banyak, dia boleh ada makanan. Setiap kali dia nak makan, dah tak payah pergi cari dah. Ada je depan mata. Okay, itulah zaman Neolitik okay, kalau nak makan kambing, dia sembelih kambing ni. Itu makan okay, tengok ni. Mereka dah mula baik dengan ni. Dengan apa ni? Dengan serigala ni. Serigala. Dengan serigala pun dia dah baik dah. Dah bagi makanan sama-sama Sebab apa baik Sebab serigala ni pula boleh tolong dia carikan makanan. Kalau ada macam binatang-binatang yang apakah, serigala ni pula pergi bawa pergi kat tuan dia. Sebab tu mereka memilih untuk menternak binatang. Jadi kerja mereka menjadi semakin mudah. Okey, kalau macam gambar ni pula. Mereka tak payah susah-susah nak jaga kambing biri-biri ni. Dia minta tolong ni je, serigala ni je tolong jaga kan. Jadi mereka boleh buat kerja lain lah. Pada masa ni dia dah menjadi semakin bijak Okay. Tengok gambar bawah ni adalah aktiviti memungut hasil hutan. Okay, tengoklah gambar-gambar hasil hutan ni apa dia. Ni buah hutan ni, buah mulberry agaknya ni. Okay, ni apa? Kepah. Ni hasil sungai kepah. Ada kepah. Ada apa ni? Lala Kepah ke lala ni macam itulah, kerang-kerang lah ni. Ni kerang siput kerang ni apa? Mushroom. Mushroom apa? Cendawan. Ni buah hutan Okay. Tengok ni. Yang ni gambar ni adalah dia dah buat perahu. Nampak tak? Dia buat daripada apa ni? Sekejap lagi kita tengok. Ini merupakan aktiviti zaman Neolitik. Senang Dah berkawan dengan serigala semua. Semua gambar ni ada serigala, nampak? Ada anjing, ada serigala. Okay, apa aktivitinya? Menternak binatang. Mana dia menternak binatang ni kat sini Mana nak panah ni ni. Nampak? Dia menternak binatang, lepas tu dia sembelih. Dia bawa binatang ni makan. Lepas tu membuat perahu untuk mencari hasil sungai. Dah boleh pergi cari, dah boleh buat aktiviti perdagangan. Okay, membuat peralatan memburu. Sama juga ni. Macam zaman-zaman dulu dia masih juga membuat peralatan memburu. Masih nak pergi berburu Walaupun ada makanan tapi nak menanggung anak kecil ni lagi, nak keluarga yang lebih ramai. Jadi mereka terpaksa juga memburu. Kerana apa? Tempat ni tempat tinggal mereka kan. Jika ada binatang buas, mereka terpaksa bunuh. Kalau tak, binatang yang akan duduk kat sini. Jadi dia masih berburu. Okay, membuat pakaian daripada kulit binatang. Okay, lepas berburu, kulit binatang tu dia ambil. Dia ambil, dia buat pakaian mereka Kalau pakaian rosak, dah ada pakaian yang baru Okay, memasak. Dia dah memasak, nampak? Kalau dulu agaknya dia tak masak pun, dia main makan je daging. Okay, sekarang lebih elok memasak. Mereka hidup lebih lama lah. Sebab makanan pun dimasak Tak ada bakteria-bakteria pada daging tu. Dia dah
Dah mati sebab dah kena api masak Jadi mereka hidup lebih sihat. Apa pula nak cakap ni? Kehidupan mereka mula berkembang baik. Mereka telah menternak binatang untuk bekalan makanan. Jadi mereka boleh hidup lebih lama. Betul juga apa yang dia cakap tu. Okey, seterusnya. Zaman yang keempat ialah zaman logam. Okey, zaman logam. Apa yang mereka buat? Ciri pertempatan mereka ialah hidup menetap. Mana dia hidup menetap? Dia dah tak pergi pindah-pindah tempat. Dah seronok duduk kat situ. Nampak dia dah buat rumah-rumah dia. Dah tak duduk gua dah. Dah buat rumah sendiri. Nampak tu? Membina pertempatan sendiri. Dia buat tempat dia sendiri. Dia nak duduk situ. Tanah lapang cantik. Ada air kat tepi. Okey, boleh duduk sini. Okey, tinggal berhampiran sungai dan tanah lapang. Nampak tak? Kita tak cakap-cakap. Bila ada tanah lapang, dia boleh buat rumah-rumah lepas tu dekat dengan air senang nak dapatkan air. Okay, kegiatan mereka adalah memelihara binatang, bercucuk tanam, berdagang. Sama juga tadi. Menghasilkan alat tantangan daripada logam. Okey, apa yang awak perlu ingat zaman logam ialah alatan dia kebanyakannya dibuat daripada logam. Logam Okey, loceng, kapak, sabit, mata pisau dan mata lembing. Semuanya diperbuat daripada logam. Okey, apa yang dia nak cakap ni? Wah, mereka telah mula upgrade dalam pembuatan alat. Dia dah upgrade Dia dah naikkan dia punya taraf dia. Okey, apa itu logam? Apa itu logam? Logam ialah besi adik-adik ya. Logam tu besi Okey, aktiviti yang dilakukan pada zaman logam ialah yang pertama, membina pertempatan sendiri. Tengok ni gambar ni. Dia dah buat rumah sendiri. Pertempatan tu adalah tempat tinggal kamu tempat kamu duduk, tempat tinggal kamu. Dia dah mula bina tempat tinggal sendiri. Okey, tengok ni dia dah bela bela lembu. Ada ni lagi kau. Dia buat ni Okey, anak-anak pun ikut seronok je basuh baju, macam kita lah. Macam zaman kita lah aktiviti dia kan. Sebab dah ada rumah apa semua. Okey, yang kedua tengok gambar kedua. Dia pergi ni menuai padi agaknya ni. Mengutip hasil sungai. Dia dah bercucuk tanam kan. Ni mungkin padi agaknya nak masak nasi. Dia menuai padi. Okay, tengok ni dia membela binatang. Dia ni pig agaknya ni. Pig wild boar. Babi hutan ni. Okay, ni apa ni? Lembu, kerbau, kambing semua dia bela Senang lah, tak payah nak pergi berburu. Nak makan, sembelih je. Ambil seekor, sembelih. Jadi mereka pun dah mula buat rumah sendiri. Bukan main besar rumah dia duduk secara beramai-ramai berkelompok Okey, aktiviti menternak binatang. Nampak semua gambar tu jelas menunjukkan aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan. Siapa pula ni? Orang lain pula. Pada zaman logam, kami telah mula membuat rumah sendiri. Kami tidak tinggal dalam gua lagi. Kami juga telah dapat menjana semua makanan daripada binatang peliharaan dan juga hasil tanaman. Apa ni? Brother ni cakap siapa pula ni? Tak tahu siapa nama. Okey, zaman logam dia telah buat rumah sendiri. Dah tak duduk dalam gua lagi dah. Dia dapat jana sumber makanan daripada binatang peliharaan dan hasil tanaman. Tak payah nak pergi berburu lagi. Terus je bela, lepas tu makan. Kamu siapa pula? Tiba ada Okay. Sayalah manusia zaman logam. Kami juga membuat peralatan daripada logam. Lihat, mata lembing saya ni dibuat daripada logam.
Oh, I see. Tengok dia cerita pula zaman logam ni. Tiba-tiba zaman logam dia pula muncul. Yang ni zaman prasejarah agaknya. Pakai macam ini je. Zaman logam dia dah bawa lembing pula Okay, tengok apa yang mereka buat. Mereka buat tembikar. Okay, dah bijak sikit orang-orang dia. Dah pandai buat alat-alat tembikar. Okay, nampak? Dia panaskan ni. Besi ni dia buat. Macam apa ni? Dia buat besi pula logam semua alat-alatan daripada logam. Nampak ni? Pengepit-pengepit ni semua daripada logam. Manusia pada zaman dahulu berburu dan bercucuk tanam untuk kelangsungan hidup. Mereka tidak berfikir untuk hidup berkejaya seperti manusia zaman ini. Ya, betul tu. Kamu semua perlu berterima kasih kepada kami kerana kami telah mula mencipta pelbagai teknologi bagi memudahkan kehidupan seharian dan ilmu tersebut diguna pakai sehingga ke hari ini. Ping. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kamu dapat bezakan tak zaman prasejarah dengan zaman kita pada hari ini? Okey Okey, kita patut berterima kasih kepada zaman prasejarah bermula daripada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan akhir sekali zaman logam kerana tanpa mereka, tanpa penciptaan yang mereka buat, kita tak akan berada pada tahap sekarang. Okey, itu saja penerangan pada minggu ini. Kita akan sambung cerita kita pada minggu hadapan. Cikgu harap kamu dapat memahami, dapat membayangkan dengan lebih jelas melalui gambar-gambar yang cikgu berikan tentang zaman prasejarah. Okey. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi.